amalan kita. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis, kebanyakan para ulama muhaddithin mengatur ataupun menyusun hadis-hadis tersebut. Yang pertama sekali diletakkan di hadapannya ialah hadis yang berkaitan dengan niat. Hadis yang berkaitan dengan niat, innamal a'malu binniyat. Hanya saja bermula segala amal-amalan itu dengan niat. Niat itu di mana tuan-tuan? Niat itu di hati. Menunjukkan hati itu tuan-tuan penting. Hati itu menjadi ukuran utama untuk meletak sejauh mana seseorang itu baik ataupun tidak. Hampir ataupun jauhnya seorang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bermula dengan hati. Dan Allah Ta'ala mengukur amalan kebaikan seseorang itu bukan secara zahir, tetapi hatinya, keikhlasannya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah Ta'ala kata, keikhlasan seseorang itu dalam menunaikan kerja-kerja agama terletak pada hati. Datang solat berjemaah tuan-tuan, Allahu Akbar, tabarakallah, cantik, baik. Belum lagi bila datang, dia dah datang duduk tuan-tuan. Yang pelik itu dalam sebulan 2 nampak, tapi sebulan 2 lepas tu tak nampak. Kerana tuan-tuan, pinangan itu ditolak. Dia datang tu betul-betul dia nak tunjuk muka dekat bakal bapak mentua. Rupanya bila pinangan ditolak, muka pun hilang kat surau tuan-tuan. Jika ada kerana dia datang itu bukan kerana Allah, dia datang kerana manusia, kerana makhluk. Itu sebab ulama kata ibadah zahir tetapi dibuat akhirnya mendapat maksiat. Ibadah yang dibuat tapi dapat maksiat. Buat sesuatu adat tetapi datangnya ibadah. Contoh apa tuan-tuan? Kita makan, minum adat tuan-tuan. Adat. Tapi disebabkan niat kerana Allah, maka di situ dia akan menjadi ibadah. Solat ibadah tuan-tuan. Tetapi disebabkan bukan kerana Allah, kerana makhluk, maka dia datang sebagai satu maksiat. Sah tidak solat dia? Sah. Ulama kata sah. Selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, sah. Tetapi kosong. Sebab ibadah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bukan sekadar mengukur sah ke tidak. Dia bukan mengukur ibadah kita, bukan sekadar dia nak tengok kita buat ke tidak. Tetapi ulama sebut yang diukur adalah yang pertama dan yang kemudian, yang sebelum dan yang kemudian. Apa yang maksudkan sebelum? Ulama sebut yang maksudkan sebelum itu sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana kita menjaga dan memelihara keikhlasan kita betul-betul kerana Allah. Kemudian tuan-tuan, kemudian ni bagaimana? Yang di kemudian tersebut ialah sejauh mana samarat seseorang itu, hasil yang dia dapat daripada ibadah yang dilakukan. Jika dilakukan ibadah tadi dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan pengharapan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kemudian daripada itu hasilnya akan dapat kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Pertama sekali, hampir dekatnya diri seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ulama kata Allah Taala melihat sebelum dan selepas. Dia tak tengok tengah-tengah tadi. Buat ke tak? Ini kadang-kadang biasa kita ni tuan-tuan terlalu mengukur ibadah kita dengan kita rasa kita buat. Dah buat. Terlalu banyak sangat kita mengukur ibadah dengan dah buat. Dah solat, dah lega rasa. Dah lega rasa dah solat. Dah puasa, dah qada dah, qada lagi. Ni tuan-tuan. Baik. Bukan itu yang diukur. Yang dikendaki adalah apa yang kita dapat di sebalik ibadah yang kita lakukan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam itu pula maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan orang-orang yang akan menempuh perkahwinan supaya mengutamakan orang yang beragama, supaya si isteri kelak dapat menjalankan tanggungjawab sepenuhnya kepada tugas-tugas terhadap sang suami dan juga kepada anak-anak, dan seterusnya terhadap seluruh tugas rumah tangga sesuai dengan apa yang telah ditunjuk oleh Islam dan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tuan-tuan, memupuk ataupun mencari bakal ataupun pasangan daripada aspek agama itu perlu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kebanyakan tugasan rumah tangga besok akan ditunaikan olehnya. Ini tuan-tuan, bukan senang ni.
nak letak rasa tanggungjawab. Kemudian pula tuan-tuan buat pula. Dia paling besar sekali dalam rumah tangga ni yang paling kita takut. Dia buat tapi dia tak ikhlas. Itu paling takut. Waktu hati dia rasa seronok tu, seronoklah dia buat. Senyum, buat siang petang, siang malam pagi petang tuan-tuan. Sebelum subuh dah bangun, goreng mi, goreng nasi. Itu apa untuk sarapan suami? Dia buat. Tapi bila suami buat hal, dia terasa hati sikit tuan-tuan, pukul 8 dia tak bangun lagi. Sakit hati. Ni dia tuan-tuan. Kalau orang yang betul-betul memahami konsep agama, dia tidak kira suami dia buat hal ke, tak buat hal ke, kerana apa? Kerana dia tahu apa yang dilakukan itu adalah arahan Allah. Yang dicari adalah Allah. Itu sebabnya agama tadi bukan sekadar diukur pada pengajian dia, tetapi yang paling besar sekali adalah pemahaman terhadap agama. Walaupun sedikit dia faham apa yang dilakukan bukan sebab suami, apa yang dilakukan bukan sebab anak-anak, apa yang dilakukan bukan sebab mak mentua, bukan sebab ayah mentua, tetapi dilakukan adalah betul-betul kerana Allah. Bila dilakukan kerana Allah, ketika itu walaupun dia rasa sakit hati, dia rasa hati dengan suami, dengan anak-anak, dengan pasangan dia, ataupun dengan bakal, dengan mentua dia, maka ketika itu tuan-tuan, kerjanya tetap jalan, tanggungjawabnya tetap pernah dilaksanakan tuan-tuan. Tak kira hati dia, walaupun terasa apalah yang ada pada manusia dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya pemahaman terhadap agama itu adalah asas bagi diri seseorang dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu buat ni tuan-tuan, kalau ukur dengan manusia ni tuan-tuan, tak ada buat kerja. Kalau kita ukur kerja kita dengan manusia ni tuan-tuan, tak jalan kerja kita. Rasa berbalik ke tuan-tuan, pergi kerja pagi pukul 8, balik pukul 5, kadang-kadang pukul 6, kadang pukul 7. Ada yang setengah keluar pukul 6, balik pukul 6 petang, balik pukul 7. Allah Akbar. Belum lagi naik motor hujan. Ni si suami tu, tiba-tiba balik pula tuan-tuan, dalam keadaan isteri dia tengok TV, buka tudung saji, tak ada makanan. Allah, sedih si suami. Gitu juga si isteri tuan-tuan. Harapan yang tinggi kepada si suami, pilih, tapi tidak ada sedemikian. Itu sebabnya Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita betul-betul lakukan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faham terhadap apa yang dituntut, kemudian kita laksanakan sebagaimana yang dikenali. Al-Bukhari dan Muslim dan selain mereka telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fasfar bidzati din taribat yadak." Seorang wanita dinikahi kerana 4 sebab: kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka hendaklah engkau merebut yang mempunyai agama, itulah pilihan yang terbaik. Ini tuan-tuan, bila nak kahwin saja Nabi sebut, maka di situ ada 4 benda yang sering kali manusia ukurkan ataupun cari. Apa dia Nabi sebut? Pertama harta, yang kedua keturunan. Kebiasaannya kita tengok harta dia, keluarga tu jenis keluarga berharta ke tak. Lepas tu kita tengok pula keturunan. Biasa sebut keturunan ni tuan-tuan, datuk ke, Tan Sri ke, Puan Sri ke tuan-tuan, raja ke, tengku tuan-tuan. Ini biasa juga nak jadi macam tu. Satu zaman jadi nak tengok kerabat-kerabat raja je dia nak kahwin. Cantiknya, itu biasa, sampai hari ni ada. Diukur kecantikan. Lalu ada juga yang mengukur tentang agama. Lalu Nabi berikan peringatan ketika itu, rebutlah yang mempunyai agama, kerana itulah pilihan yang terbaik. Tuan-tuan, ulama bahas hadis tersebut. Kalau katalah kita cari pasangan kita itu disebabkan harta akan hilang, harta akan habis. Gunung tuan-tuan kalau ditarah habis. Itu satu. Lepas tu berapa ramai tuan-tuan orang yang berkahwin disebabkan harta, akhirnya Allah Ta'ala uji harta tersebut. Dengan hilangnya harta tadi, akhirnya bercerai. Waktu suami tadi tuan-tuan sihat walafiat, cantiklah harta dia, tiba-tiba suami tadi sakit lumpuh ataupun setidak-tidaknya muflis.
Mungkin ada beberapa ujian musibah Allah SWT. Si isteri, berapa ramai isteri tinggalkan suami sebab suami miskin. Berapa ramai isteri tinggalkan suami disebabkan suami sakit. Kerana apa? Kerana diukur hartanya. Begitu juga keturunannya. Sejauh mana tuan-tuan? Orang yang mengukur keturunan, Allah Akbar, nak yang keturunannya, kedudukannya gini, akhirnya tuan-tuan, dia sendiri tak mampu nak melayan kerana orang keturunan macam tu. Nak sangat. Ialah keturunan nak besar-besar. Jadi bila periuknya besar, keraknya pun besar. Modalnya pun besar. Ada seorang sahabat tuan-tuan, orang biasa, hidup pun tak berapa senang. Nak kahwin dengan seorang anak datuk. Bila hantar merisik tuan-tuan, datuk tu tanya je, awak ni mampu ke nak tanggung anak saya? Belum apa-apa lagi tuan-tuan. Anak saya ni dia kata, make up dia saja sebulan 200 make up. Tak tahu apa benda dia make up kan dia. Make up saja 200. Jadi sahabat ni tuan-tuan bila dengar macam tu, tak apalah pakcik, dia kata, kalau make up ni sampai 200 tak mampu saya, dia kata. Bukan masalah 200 tuan-tuan. Masalah kepribadian keluarga tersebut takut kita tak mampu. Itu yang 200, yang belum lagi, yang akan lagi. Ini dia tuan-tuan. Kemudian kecantikannya. Yang perempuan cantiknya, yang lelaki sampai bila tuan-tuan diukur kecantikan? Waktu umur 18, 19, 25 cantik lah. Masuk 28, 33, 45. Expired tuan-tuan. Tak boleh pakai dah. Cantik sampai bila tuan-tuan? Sebab kecantikan benda baru, benda hadis. Benda baru ni tuan-tuan. Katalah perempuan tadi dia tak berubah-ubah, makin cantik tuan-tuan. Makin cantik. Dia tengok makin cantik tuan-tuan. Tapi sifat manusia, satu sifat yang Allah Ta'ala letak di atas dunia ni tuan-tuan, yang mana tidak ada di akhirat nanti, apa ni tuan-tuan? Sifat jemu. Betul tak? Biarlah katalah perempuan tadi dia tak ada expired, makin cantik. Tapi tuan-tuan, biarlah kecantikan itu bertambah sekalipun tuan-tuan, selagi mana ada sifat jemu dalam diri seseorang, tetap dia akan jemu juga. Jemu. Ni apakah lagi memang dia expired? Sampai masa dia expired, yang lelaki expired, yang perempuan pun expired. Itu sebabnya tuan-tuan jangan diukur dengan kecantikan. Sebab di dunia ini bukan tempat pengukuran sedemikian. Kita pasti akan rasa. Tak adanya manusia kata, suami kata, ya aku memang puas hati kahwin dengan dia ni, cantik betul, dia kata. Cuba datang 5 tahun akan datang, kita jumpa balik sahabat kita, tanya balik, macam mana, puas hati lagi tak? Dah tuan-tuan. Lagi-lagi pula bila kita dah tahu dah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dah nampak semua sekali tuan-tuan. Lama-lama sifat jemu tu akan datang. Tuan-tuan paling suka makan apa? Katalah kita paling suka tuan-tuan masak lemak cili padi. Orang Negeri Sembilan, orang Melaka makan asam pedas. Orang Kelantan makan budu. Biarlah suka macam mana pun tuan-tuan, kita suap makan budu tiap-tiap hari tuan-tuan, masak lemak cili padi, pasti tiap-tiap hari tersebut dia jemu. Itu sebabnya tuan-tuan, satu musibah besar yang berlaku di Malaysia, apa dia tuan-tuan? Salah satu musibah besar. Perasan tak? Takut tak perasan je? Negara kita Malaysia ni tuan-tuan adalah sebuah negara yang Allah Ta'ala jadikan, saya rasa lah, bagi pandangan saya, satu benda yang boleh kata syurga makanan. Betul tak? Negara lain tuan-tuan tak macam negara kita. Negara kita ni tuan-tuan, daripada hujung dunia ke hujung dunia, apa makanan yang tidak ada pada negara kita? Semua ada. Tuan-tuan pergi saja dekat tengah-tengah bandar Kuala Lumpur tu, tawaf 7 kali, pasti jumpa makanan yang tuan-tuan nak. Tawaf 7 kali. 1, 2, 3,